Selamat petang, salam sejahtera. Ini berita terkini yang kita terima daripada Istana Seri Kinabalu selepas pertemuan daripada Haji Jinor bersama dengan TYT Sabah. Baik, saudara, sebelum kita teruskan isu dan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, sebentar tadi ada orang tanya saya apa yang terjadi selepas Haji Jinor bersama ataupun berjumpa dengan TYT, menghadap TYT. Adakah Haji Jinor akan letak jawatan ataupun adakah Haji Jinor akan bubarkan parlimen pula kabinet Sabah ataupun bubarkan DUN Sabah? Yang berlaku adalah di luar pemikiran anda semua. Sedang tular di dalam media sosial sekarang ini satu surat mengatakan bahwa pada 9 hari bulan Januari ini dijangka ada angkat sumpah untuk kabinet yang baru. Nah, inilah yang tiba-tiba kita ingat terjadi. Selepas 1 jam, Haji Ji meninggalkan Istana Seri Kinabalu. Ini yang berlaku. Selepas hampir 1 jam, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menghadap yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin. Rombongan beliau dilihat keluar daripada perkarangan Istana Seri Kinabalu di sini. Beliau meninggalkan istana kira-kira jam 5.13 petang tadi dan usaha para pengamal media untuk cuba mendapatkan komen dari Haji Ji tidak berjaya. Bagaimanapun, Haji Ji hanya dilihat melambaikan atau memberikan lambaian tangan dan senyuman kepada para pengamal media yang ada di sana. Terdahulu, kenderaan yang membawa pengerusi Gabungan Rakyat Sabah itu dilihat hadir memasuki Istana Seri Kinabalu tepat jam 4.22 petang tadi. Kehadiran itu akan bertemu dengan yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin, susulan situasi terkini politik semasa di negeri Sabah. Semalam kerajaan negeri yang dipimpin GRS dan Barisan Nasional goyah apabila pengerusi BN Datuk Seri Bung Mukhtar Radin mengumumkan menarik sokongan kepada kerajaan negeri. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, selepas daripada pertemuan itu, ini kenyataan terkini yang kita peroleh daripada Masidi Manjun, iaitu Setiausaha Parti GRS. Setiausaha ini mengatakan bahawa GRS adalah parti politik, maka Haji Ji adalah ada parti, kata Masidi Manjun. Ini semua timbul gara-gara ada dakwaan mereka menggunakan perlembagaan Sabah yang menuntut mengatakan bahawa Haji Jinor perlu meletakkan jawatan kerana dalam perlembagaan Sabah meminta Ketua Menteri Sabah adalah mestilah ketua parti yang mempunyai majoriti, dipercaya mempunyai majoriti, barulah boleh jadi Ketua Menteri. Oleh sebab itu, Bung Mukhtar Radin dan juga Safi Afdal mengatakan bahawa Haji Jinor tidak mempunyai parti. Oleh sebab itu, beliau bukan ketua parti. GRS menurut mereka bukan parti. Jadi, mereka anggap Haji Jinor perlu meletakkan jawatan dengan segera. Namun, kenyataan daripada Masidi Manjun ini, yaitu GRS adalah parti politik, satu kejutan untuk Bung Mukhtar dan juga Safi Afdal. Kenyataan mengelirukan mengenai dakwaan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor tidak berparti selepas meninggalkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu merupakan kenyataan tidak berasas sama sekali. Menurut Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Masidi Manjun, GRS tidak hanya sekadar didaftar sebagai parti gabungan semata-mata, malah juga sebagai parti politik yang mempunyai keahlian langsung bagi mana-mana individu yang ingin menyertainya. Malah katanya, Haji Ji juga memiliki keahlian secara langsung, direct membership di dalam GRS. Dakwaan yang menyatakan bahawa Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah hilang lokus standi dan tidak layak lagi menjadi Ketua Menteri Sabah atas sebab pengisytiharan keluar daripada Bersatu yang menyebabkan beliau tidak berparti adalah tidak berasas sama sekali.
Hal ini kerana Haji G serta ahli-ahli DUN bekas bersatu telah menjadi ahli GRS melalui keahlian langsung atau direct membership. Adalah tidak wajar bagi pihak yang tidak bertanggungjawab membuat andaian semata-mata dengan memberikan maklumat tidak berasas berkenaan status GRS, kononnya hanya parti gabungan dan bukanlah sebuah parti politik, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Yang membuatkan kita timbul satu tanda tanya ialah, kalau GRS ini bukan parti politik, bukan parti gabungan dan ia parti politik, bagaimana dengan parti STA, parti PBS yang bernaung di bawah GRS? Itu yang menjadi kekeliruan netizen, pemerhati politik yang ada di Sabah. Kalau GRS adalah parti politik, macam mana dengan PBS dan STA serta parti yang lain yang berada di bawah naungan GRS? Itu yang mereka tanya. Selain itu, saudara, Masidi menambah lagi, GRS telah didaftar dan diluluskan secara rasmi oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM, dan penggunaan logo GRS telah dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk membolehkan anggota parti GRS terlibat dalam proses pilihan raya. Justru, kata beliau, ini bermakna GRS merupakan sebuah parti politik mengikut takrifan parti politik seperti yang dinyatakan dalam perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Mengikut perkara 160 Perlembagaan Persekutuan, parti politik bermaksud mana-mana pertubuhan yang menurut mana-mana tujuan dan kaedahnya, tidak kira sama ada tujuan atau kaedah itu merupakan tujuan atau kaedah utamanya atau semata-mata merupakan tujuan atau kaedah yang menjadi tambahan kepada tujuan atau tujuan-tujuan utamanya atau kepada kaedah atau kaedah-kaedah utamanya, mengadakan peruntukan bagi pertubuhan itu, menyertai melalui calon-calonnya dalam pemilihan ke Dewan Rakyat atau ke Dewan Undangan Negeri, atau mana-mana pertubuhan yang walau apapun jua yang terkandung dalam tujuan-tujuan atau kaedah-kaedahnya menjalankan apa-apa aktiviti atau meneruskan apa-apa tujuan yang melibatkan penyertaannya melalui calonnya dalam pemilihan ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri, dan termasuklah gabungan pertubuhan sedemikian yang telah didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang persekutuan, katanya. Sehubungan itu, katanya lagi, sebarang dakwaan mengenai kedudukan Haji G hilang lekus tandi dibuat secara melulu dan tidak mempunyai merit dengan mengambil kira status GRS sebagai parti politik yang sah di sisi perlembagaan. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, Joakim juga mengatakan bahawa Joakim menemplak Safi Afdal berkaitan dengan perlembagaan perkara 6 dalam kurungan 7 Perlembagaan Negeri. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Joakim Gunsalam menemplak Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Afdal supaya mendapatkan nasihat undang-undang yang betul sebelum mengulas mengenai penggunaan artikel 6 dalam kurungan 7 Perlembagaan Negeri Sabah. Jelas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kundasang itu lagi, kedua-dua Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah mengatakan bahawa perkara 6 dalam kurungan 7 hanya terpakai jika sejurus selepas pilihan raya negeri dan sebuah parti politik memenangi lebih daripada 50% kerusi yang dipertandingkan. Menurutnya, jelas sekali Muhammad Safi mendapat fakta salah dan tidak memahami bagaimana perjalanan perlembagaan negeri Sabah. Pada tahun 2020, selepas pilihan raya negeri Sabah, tidak satu parti politik yang menang lebih 50% daripada 73 kerusi DUN yang dipertandingkan. Oleh itu, artikel 6 dalam kurungan 7 tidak terpakai, kata beliau. Sehubungan itu, yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin menggunakan budi bicara di bawah artikel 6 dalam kurungan 3 dan memperkenankan Datuk Seri Haji G Nor sebagai Ketua Menteri. Katanya, jika Safi beranggapan Tun Johar salah pada tahun 2020 memperkenan Haji G sebagai Ketua Menteri,
Adun Senalang perlu membuat tunjuhar ke mahkamah dan mempertikaikan kes itu pada tahun tersebut. Sebaliknya, tambah Joakim, Safi tidak melakukan perkara itu kerana tahu Tun Juhar bertindak dengan tepat apabila memperkenankan Hajiji sebagai Ketua Menteri Sabah. Sehingga hari ini, Hajiji yang merupakan pengurusi GRS mendapat majoriti adun Sabah. Perkara 6 dalam kurungan 7 tidak terpakai sama sekali hari ini kerana tiada pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri seterusnya ialah pada tahun 2025. Itulah undang-undang katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.